Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tajuk projek kami iaitu Mr. Clean. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nurul Syahidah binti Nordin, Maziratul Balqis binti Zainal, Jihan Adiba binti Ahmad Taha, Nur Nadia binti Nahar Nizam, Karen Sharmini anak perempuan Michael, Nur Syahira binti Roslan, Miss Eli Laria dan juga Tan Suki. Selamat sejahtera, saya Miss Eli Laria. Saya akan menerangkan tentang penyataan masalah dan juga objektif kajian. Penyataan masalah adalah berdasarkan kepada analisis terhadap produk yang sedia ada iaitu penyapu dan penyodok. Seperti yang kita ketahui, penyapu dan penyodok adalah memerlukan pengguna untuk melakukan kerja secara berulang-ulang dan memerlukan tenaga yang banyak semasa melakukan pembersihan. Yang seterusnya adalah penyapu dan penyodok bukanlah pilihan yang terbaik untuk membersihkan habuk, debu maupun rambut kerana pengguna perlu menggunakan peralatan lain untuk membersihkan iaitu penyedut hempagas. Dan seterusnya yang ketiga adalah saiz produk ini adalah didatangkan dalam bentuk yang terlalu besar dan juga terlalu kecil di mana tidak sesuai untuk melakukan pembersihan di tempat-tempat tertentu, contohnya meja maupun dalam kereta. Yang seterusnya ialah terdapat inovasi produk penyapu dan penyodok di pasaran yang mempunyai harga yang terlalu mahal dan tidak mampu dimiliki oleh sesetengah golongan. Oleh yang demikian, inovasi produk baru yang kami cipta adalah mempunyai ciri yang mesra pengguna, mampu milik, selamat digunakan dan mampu dijadikan sebagai penyapu dan penyodok dalam suatu masa. Produk ini dinamakan sebagai Mr. Clean. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat 3 objektif utama yang perlu dicapai dalam melaksanakan projek ini. Yang pertama ialah menganalisis masalah produk yang sedia ada iaitu penyapu dan penyodok yang biasa. Menganalisis masalah ialah melihat kepada masalah-masalah yang timbul ataupun yang tidak dapat diselesaikan oleh penyapu dan penyodok yang sedia ada. Contohnya, tidak dapat membersihkan habuk ataupun rambut secara efektif. Dan yang kedua ialah mereka bentuk produk yang sedia ada berdasarkan kepada analisis produk penyapu dan penyodok. Mereka bentuk produk baru ialah memastikan mereka bentuk produk yang dihasilkan adalah tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil dan mudah dibawa ke mana-mana. Yang seterusnya adalah membangunkan produk secara digital menggunakan perisian flash. Membangunkan secara digital adalah produk ini direka cipta di dalam perisian flash dan disimulasikan menggunakan perisian ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syahidah. Saya akan menyambung pembentangan dengan menerangkan tentang reka bentuk desain produk kami iaitu Mr. Clean yang telah didesainkan di dalam software SketchUp. Okay, baiklah, ini adalah gambaran produk kami yang boleh dilihat secara 360 darjah dari setiap sudut dan juga sisi yang ada. Okey, baiklah. Ini pula adalah gambaran secara lutsina di mana kita boleh melihat apakah komponen-komponen elektrik yang tersembunyi yang digunakan di dalam produk ini. Okey, kita akan tengok setiap bahan-bahan yang digunakan dalam produk ini dengan lebih detail sikit. Okey, yang pertama kita nak tengok bahagian bulu penyapu dan juga batang chopstick. Okey, kalau ikutkan yang sebenar, produk real, batang chopstick ni kita akan belah dua. Lepas tu kita akan masukkan bulu penyapu tu di antara dua batang chopstick tu. Kemudian kita kepit dan ikat dia dengan kabel tie. Okey, lepas tu batang chopstick tu akan disambungkan dan diikat dekat timing belt pulley. Okey, kemudian kita akan lihat apakah yang ada di sebalik kotak kat tepi ni. Okey, sebenarnya kotak kat tepi ni kita nak simpan, kita nak tutup bahagian timing belt pulley dan juga bahagian timing belt. Bila dia bergerak, kita risau terkena tangan pengguna. So, kita sediakan kotak, tutup kat situ dan kita sediakan klip
So pengguna boleh buka atau tutup kalau dia nak tengok komponen dekat dalam tu. Okey, kemudian kalau kita boleh tengok dalam kotak ni ada 2 timing belt pulley yang kita gunakan. Satu kita cantumkan dia dengan motor, satu lagi yang kita ikat dia dengan chopstick. Okey. Yang fungsinya yang membuatkan penyapu ini berfungsi adalah motor yang kita gunakan tu. Okey, motor tu kita cantum dia dengan timing belt pulley. Okey, so bila motor bergerak, timing belt pulley yang cantum dengan dia tu je yang akan berpusing. So itulah fungsinya timing belt, sebab dia akan connectkan timing belt pulley dengan motor tu ke timing belt pulley yang kita cantum dengan chopstick. So dia akan bergerak sama-sama. Bila dia gerak sama-sama, baru bulu penyapu tu pun pusing dan boleh sedut habuk dan sampah-sampah yang kita nak lah. Okey, kemudian kalau dapat dilihat kat sini ada wire warna hitam dan warna merah kan. Okey, wire hitam dan merah ni adalah daripada butang on off. Okey, bila butang dihidupkan, so kuasanya akan sampai kepada motor. Okey, kalau produk sebenar, kita akan memang patrikan 2 wire ni dekat motor. So memang dia boleh connect lah. Bila pengguna off, motor tak jalan. Seterusnya, kita nak lihat kepada bahagian pemegang. Okey, dekat bahagian pemegang ni ada button on off. Okey, kat situ pengguna boleh tekan lah. Kalau dia nak on, dia on. Kalau nak off, dia off. Jadinya kuasa untuk produk kami ini adalah daripada bateri, daripada kuasa bateri. Bateri yang kita gunakan adalah daripada bateri jenis C. Okey. Kuasa bateri ni disambungkan kepada butang dengan bateri snap. Okey, bateri snap inilah yang menyambungkan dan boleh membuatkan kita punya projek ni berfungsi. Okey, yang terakhir adalah macam mana kita nak buang sampah kalau sampah tu dah penuh. Okey, secara senang je. Kita buka bahagian atas ni sama macam kita buka pintu. Sebab tu dekat tepi ni kami sediakan klip supaya dia boleh buka dan tutup dengan mudah. Sebabnya ada ensil kat tepi ni yang membantu buka tutup penyapu ni. Okey? Seterusnya, saya Maziratul Balkis akan menerangkan tentang rasional pemilihan reka bentuk produk kami iaitu Mr. Clean, di mana pemilihan secara teliti dilakukan ke atas komponen atau bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk ini supaya Mr. Clean mampu menjadi produk pilihan pengguna. Rasional yang pertama, kita dapat lihat dari aspek komponen elektrik di mana ia selamat digunakan dan juga mudah untuk diselenggara. Di sini terdapat 2 rajah. Yang pertama adalah bahagian letak timing belt dan timing belt pulley, dan yang kedua adalah bahagian letak bateri. Okey, jika kita lihat di kedua-dua rajah ini, rajah menunjukkan kedua-dua komponen ini diletakkan di bahagian yang tertutup, di mana perkara ini boleh mengurangkan risiko berlakunya renjatan dan juga kecederaan lain. Selain daripada itu, kita lihat di rajah yang pertama ada satu tempat yang dilabel sebagai load lid. Di sini adalah bahagian yang boleh ditutup atau dibuka bagi tujuan penyelenggaraan. Bagi rasional yang kedua adalah dari aspek reka bentuk penutup. Pada rajah yang pertama, kita dapat lihat di permukaan atas ada satu bahagian bersifat luksina atau dikenali sebagai penutup, di mana penutup ini boleh dibuka dan ditutup agar membolehkan pengguna membuang sampah yang dikaut oleh Mr. Clean. Selain itu, sifat luksina ini membolehkan pengguna untuk mengetahui sama ada Mr. Clean sudah dipenuhi dengan sampah ataupun belum. Seterusnya adalah reka bentuk tapak kautan sampah, di mana ia telah direka bentuk secara condong seperti penyodok-penyodok yang telah dihasilkan sebelum ini. Perkara ini adalah untuk memudahkan sampah dikaut dengan lebih teratur dan sistematik.
Rasional yang seterusnya adalah dari aspek reka bentuk produk, di mana Mr. Clean dihasilkan berbentuk segi empat tepat. Seperti yang kita tahu, segi empat tepat merupakan satu bentuk yang mudah untuk dihasilkan. Di samping itu, saiz yang kecil dan ringan memudahkan pengguna untuk membawa Mr. Clean ke mana sahaja. Seterusnya, saiz yang dihasilkan juga bersesuaian dengan fungsi Mr. Clean. Bagi bahan utama yang digunakan adalah cardboard. Ciri-ciri cardboard ini yang pertama, ia tahan lasak, kedua kalis air, yang ketiga tahan lama, dan yang keempat, ia lebih murah berbanding bahan-bahan lain seperti kayu dan sebagainya. Bagi rasional yang terakhir adalah dari aspek penyimpanan. Selain mudah untuk dibawa ke mana-mana, Mr. Clean juga dihasilkan agar mudah untuk disimpan. Saiz yang kecil dapat menjimatkan ruang penyimpanan. Salam sejahtera, nama saya Tan Sui. Saya akan menerangkan mengenai pembinaan simulasi projek Mr. Clean, di mana pembinaan simulasi ini menggunakan dua jenis perisian iaitu Adobe Flash dan juga Adobe Illustrator. Adobe Flash merupakan platform perisian multimedia yang digunakan untuk penghasilan animasi yang sesuai dengan simulasi yang akan dijalankan terhadap projek Mr. Clean, di mana perisian ini memaparkan teks, grafik vektor dan grafik raster, audio dan gambar semasa simulasi berlangsung. Manakala Adobe Illustrator pula digunakan untuk melakar dan mereka bentuk Mr. Clean dan bahan-bahan projek Mr. Clean serta yang berkaitan dengan proses simulasi. Oleh itu, Adobe Illustrator digunakan sesuai untuk digunakan dalam merancang satu simulasi untuk menunjukkan bagaimana sesuatu proses itu berlaku. Pada mulanya, proses simulasi dilakukan dengan mereka bentuk Mr. Clean di dalam perisian Adobe Illustrator. Mengapa kita menggunakan Adobe Illustrator untuk mereka bentuk image Mr. Clean ini? Kerana kualiti gambar di dalam Adobe Illustrator adalah bagus dan tidak akan rosak jika dibesarkan. Contoh yang dapat kita lihat adalah seperti rajah ini. Ia menunjukkan rekaan Mr. Clean yang telah siap dibina. Pada mulanya, bentuk kotak dilukis dahulu menggunakan pen tool dan diwarnakan dengan perang tua. Kemudian, gambar ulu penyapu, engsel pintu dan lock lid dimuat turun di dalam laman web vektor, di mana ia akan diedit kembali menggunakan Adobe Illustrator agar ia sesuai dan berpadanan dengan projek Mr. Clean. Kemudian, Swiss yang dapat kita lihat adalah dilukis menggunakan pen tool. Dan saiz serta setiap nama bahan-bahan ataupun peralatan yang digunakan di dalam pembinaan Mr. Clean akan diperkenalkan satu demi satu. Selain itu, dapat juga kita lihat contoh situasi untuk menunjukkan simulasi penggunaan Mr. Clean, di mana rajah ini menunjukkan reka bentuk tempat duduk belakang sebuah kereta yang dipenuhi dengan habuk dan kotoran. Reka bentuk tempat duduk tersebut dilukis kembali menggunakan pen tool dan disesuaikan dengan warna yang gelap. Begitu juga dengan kotoran dan habuk dilukis menggunakan pen tool dan juga menggunakan overshape tool agar ia kelihatan lebih realistik. Di sini akan menunjukkan situasi di mana cara penggunaan Mr. Clean untuk menghilangkan habuk-habuk yang berada di atas tempat duduk sebuah kereta. Oleh itu, kita akan dapat melihat dengan jelas simulasi pembersihan tempat duduk belakang sebuah kereta menggunakan Mr. Clean. Seterusnya, proses pembinaan simulasi diteruskan dengan pemindahan gambar dari Adobe Illustrator. Seterusnya, memasukkan audio dan lakukan kesan animasi serta memasukkan teks di dalam perisian Adobe Flash. Muzik latar belakang pula dimuat turun dengan fail MP3, kemudian diubah kepada fail format WAV. Kerana di dalam Adobe Flash, hanya fail audio format WAV dapat dimasukkan. Muzik latar belakang ini dipilih yang umum bersesuaian dengan situasi simulasi tersebut. Di dalam rajah ini dapat kita lihat scene pertama di dalam Adobe Flash di mana projek tersebut diperkenalkan sebagai Mr. Clean, diikuti juga dengan situasi yang menunjukkan
Suasana keluarga sedang membersihkan dapur dan seorang lelaki telah menggunakan Mr. Clean untuk membersihkan cebisan-cebisan makanan ataupun habuk. Di bahagian ini, kesan motion twin dan teks telah digunakan untuk memperkenalkan Mr. Clean. Dan dapat juga kita lihat terdapat beberapa scene di dalam Adobe Flash ini. Antaranya adalah seperti scene simulasi membersihkan tempat duduk kereta, scene simulasi untuk membersihkan rambut gugur di atas tilam. Selain itu juga simulasi cara untuk membuka penutup Mr. Clean dan membuang habuknya ke dalam tong sampah agar Mr. Clean bersih. Sebelum melakukan kaedah penyimpanan yang mudah dan tidak menggunakan ruang yang besar. Rajah ini menunjukkan salah satu contoh simulasi di mana situasi seorang perempuan ingin membersihkan tilam di katilnya yang dipenuhi dengan rambut yang telah gugur. Dalam situasi ini, perempuan tersebut digerakkan dengan menggunakan bontul sambil memegang Mr. Clean menuju ke arah katil tersebut. Kemudian, simulasi pembersihan tilam tersebut akan menunjukkan rambut yang gugur tersebut dengan senangnya dibersihkan menggunakan Mr. Clean. Oleh itu, dapat kita lihat cara pembinaan simulasi ini mengambil masa yang lama kerana setiap langkah akan dilakukan satu demi satu atau boleh dikatakan frame by frame. Majoriti kaedah pembinaan ini menggunakan kaedah motion twin dan juga pemindahan gambar dari Adobe Illustrator setelah ia siap direka bentuk dan diletakkan warna yang sesuai. Maka dapat kita rumuskan bahawa proses simulasi projek Mr. Clean ini menggunakan sepenuhnya perisian Adobe Flash dan juga Adobe Illustrator kerana ia dapat menunjukkan dengan jelas, kemas dan teratur berkaitan dengan situasi atau simulasi cara penggunaan Mr. Clean. Seterusnya, saya Jehan Adiba akan menerangkan berkaitan kaedah pembinaan projek. Okey, yang pertama ialah proses penyediaan bahan. Walaupun kita hasilkan produk ni secara simulasi, tapi kita kena tahu bahan-bahan yang kita nak gunakan. Yang pertama ialah cardboard, chopstick kayu, bulu penyapu, cardboard Luxina, lock lid, butang on-off, bateri dan bateri snap, wayar, engsel pintu, timing belt dan timing belt pulley. Seterusnya ialah proses pengukuran. Proses pengukuran yang kita buat sebab kita nak tahu saiz yang sesuai untuk kita jadikan dia sebagai satu produk sebenar yang sesuai untuk kegunaan pengguna. Yang pertama ialah bahagian tapak yang berukuran 20 cm x 15 cm. Seterusnya ialah bahagian pemegang yang mengisi bateri dan juga butang on-off berukuran 7 cm x 5 cm x 3 cm. Seterusnya ialah ketinggian penyapu iaitu 5 cm. Pada bahagian tepi, kita ada kotak kecil yang mengisi timing belt berukuran 4 cm x 10 cm. Seterusnya ialah bulu penyapu yang berukuran 15 cm dan cardboard Luxina yang berukuran 10 cm x 16 cm yang kita letakkan di bahagian permukaan atas. Okey, yang ketiga ialah proses pemasangan. Proses pemasangan ni adalah proses yang penting sebabnya walaupun kita buat dia secara simulasi, tetapi kita perlu membuat cantuman tu dengan sempurna. Sebabnya kita melibatkan komponen elektrik macam bateri, wayar, timing belt. Jadi kita kena membuat pemasangan tu secara teliti. Okey, yang pertama ialah bateri. Bateri ni kita letak dekat bahagian pemegang yang disambungkan kepada butang on-off dan wayar yang disambungkan kepada timing belt tu kita letak kepada bahagian dalam sebabnya kita tak nak wayar tu serabut dekat luar dan menjaga keselamatan pengguna. Seterusnya kita ada engsel pintu yang kita pasang dekat penutup bahagian atas. Ini untuk memudahkan pengguna buka ataupun tutup kalau pengguna nak buang sampah. Jadi pengguna tak perlu risau ada sampah terselit ke ataupun dia nak tengok apa yang sampah tu dah kawit. So dia boleh tengok daripada cardboard Luxina. Dan seterusnya ialah pemasangan bulu penyapu.
Okey, seterusnya yang terakhir ialah proses kekemasan. Proses kekemasan ni kita perlukan sebab kita nak pengguna yakin dengan produk kita. Walaupun kita jadikan dia sebagai simulasi saja, tapi kita nak fungsi tu pengguna boleh faham dan pengguna yakin untuk gunakan produk ni. Jadi, kekemasan ni tak kiralah dari segi ukuran yang tepat ataupun penggunaan warna yang sesuai. Nama saya Karen Sharmini Michael. Sekarang saya akan menerangkan tentang fungsi projek kami. Fungsi sesebuah produk menandakan kebolehgunaan sesebuah alat buatan manusia untuk mencapai matlamat tertentu. Terdapat pelbagai fungsi dengan penciptaan Mr. Clean yang mampu menabat hati pengguna. Dengan ini, fungsi utamanya adalah untuk meringankan beban pelbagai pihak. Penyapu ini berfungsi untuk mengurangkan penggunaan tenaga kepada pengguna daripada semua kategori usia. Mr. Clean mampu membersihkan kawasan seperti lantai, atas meja dan pelbagai jenis ruang lagi. Produk yang diinovasi ini juga boleh dibawa ke mana sahaja kerana saiz yang kecil. Oleh itu, Mr. Clean mampu menjadi pembantu yang setia dalam pelbagai keadaan. Mr. Clean yang dicipta tanpa penggunaan wayar ini mampu bertindak sebagai pembersih habuk yang mantap. Dan ia bukan sahaja membersihkan habuk, malah dapat membersihkan di sudut-sudut yang kecil. Tambahan pula rambut yang seringkali ditiup dan berselerak di kawasan dalam rumah juga boleh dibersihkan. Saya Nunadiah binti Nahar Nizam akan menerangkan berkenaan kos pengeluaran projek. Kos pengeluaran projek terbahagi kepada 3 iaitu yang pertama, kos bahan, yang kedua, kos peralatan, yang ketiga, kos overhead. Okey, mari kita tengok satu persatu. Berikut merupakan kos bahan produk Mr. Clean. Terdapat 15 item yang digunakan. Yang pertama, kabel tight 1 unit RM RM2. Yang kedua, berus penyapu 1 unit RM4.80. Yang ketiga, mounting board 2 unit RM7.20. Yang keempat, kad Luxina 2 unit RM1. Yang kelima, penyepit makanan 2 unit menggunakan bahan sedia ada. Yang keenam, penyedut makanan 2 unit juga menggunakan bahan sedia ada. Yang ketujuh, micro metal DC gear RPM 75 6 volt 1 unit RM RM18.20. Yang ke-8, rocket round switch 1 unit RM RM1.20. Yang ke-9, bateri 9 volt 1 unit RM RM10. Yang ke-10, teeth pulley 16 1 unit RM5.50. Yang ke-11, teeth pulley 20 1 unit RM5.50. Yang ke-12, converter belt 1 meter RM RM4.40. 13, bateri snap 1 unit 60 sen. Yang ke-14, engsel pintu 2 unit RM6. Dan yang terakhir, lock lid 2 unit RM10. Kos bahan menelan jumlah RM70.90. Seterusnya, kos peralatan. Terdapat 8 item. Yang pertama, gam uhu 3 unit RM RM4.50. Yang kedua, spray paint 1 unit RM7.50. Yang ketiga, alat pemateri 1 unit menggunakan bahan sedia ada. Yang keempat, timah 1 meter RM1. Yang kelima, skru 5 unit menggunakan bahan sedia ada. Pemutar skru 1 unit menggunakan bahan sedia ada. Gunting 1 unit menggunakan bahan sedia ada. Pisau 1 unit menggunakan bahan sedia ada. Kos peralatan menelan jumlah RM13. Kos yang terakhir merupakan kos overhead. Terdapat 2 item. Yang pertama, minyak kereta RM5. Yang kedua, elektrik RM2. Kos overhead menelan jumlah RM7. Secara keseluruhannya, kos produk Mr. Clean
adalah sebanyak RM90.90. Kami percaya produk ini mampu memberi pulangan yang besar kerana dari segi margin keuntungan, produk ini tidak memerlukan modal yang besar. Kerana produk ini merupakan produk yang memenuhi keperluan dan kehendak pengguna semasa. Seterusnya, cadangan bagi penambahbaikan. Cadangan yang pertama adalah penambahan teknologi triple brush. Penggunaan teknologi ini mampu memberi ruang kepada alat untuk bergerak sendiri serta membuat pusingan sebanyak 360 darjah. Dengan ini, sisa sampah habuk dapat ditarik mudah dan menyenangkan pengguna kerana tidak perlu bergerak sama. Dan cadangan yang kedua adalah penambahan pemasangan pemegang yang panjang dan boleh laras kerana dapat digerakkan menggunakan tangan dan ia boleh bergerak atas lantai sepanjang penggunaan. Setelah habis mengguna, pengguna juga boleh menggantung di belakang pintu dan alat ini juga mampu menjadi mesra pengguna. Yang ketiga adalah penggunaan bateri yang boleh dicas semula. Penambahan cadangan penambahbaikan ini perlu kerana tidak perlu membeli bateri baru dan boleh dijimatkan. Selain itu, kebanyakan kawasan rumah yang besar memerlukan keperluan yang berkapasiti tinggi. Oleh itu, penggunaan bateri yang boleh dicas semula adalah satu penambahbaikan yang boleh dilaksanakan dan boleh memanfaatkan kepada para pengguna. Nama saya Nursyahira binti Roslan dan saya akan menerangkan tentang kesimpulan dan refleksi. Okey, dari segi proses membangunkan simulasi produk ini adalah berjalan dengan lancar kerana melalui proses-proses yang telah ditetapkan dan dipersetujui serta kerjasama dan komitmen daripada kesemua ahli kumpulan adalah salah satu perkara yang membantu dalam penghasilan produk simulasi ini. Okey, Mr. Clean adalah inovasi daripada produk asal iaitu penyapu dan penyodok dan dia membantu dari segi penjimatan kos, tenaga kerja dan juga sangat fleksibel. Seterusnya, Mr. Clean ini memudahkan kehidupan manusia dan menjimatkan tenaga. Selain itu, dengan menginovasikan produk yang telah ada untuk mengatasi masalah-masalah dan kekangan pada produk yang asal. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.